di dapur kaum ibu. Manpower lah, semua kaum ibu. Ya. Kan? Masak, menanui, sediakan semua Makanan. Nanti cuci semua pun mereka buat dari A sampai Z habis lah. Itu yang penting. Kalau sebab kaum ibu di belakang, dia orang jaga makanan, tukang serve. Iyalah. Dia orang tu. Tapi Bukan dia orang duduk di depan dengan yang kaum lelaki lah, kaum bapa-bapa. Saya rasa biasa kebiasaan lah. Sudah ikut cara kampung. Kalau apa meeting pun lelaki saja, mana ada perempuan. Kalau ada pun perempuan yang tidak bertugas memasak, dia orang di pinggir, di tepi-tepi. Kalau ada pun mungkin 1-2 saja. Di tepi-tepi. Bangkitkan isu, semua main bisik. Tapi macam mana mau ubah, kita pun balik-balik ulang pun bukan dia orang mau dengar. Ada yang dengar, ada yang tidak. Iyalah, ada yang boleh menerima, ada yang tak boleh. Ada yang diam saja bila kita cakap. Yalah, kalau YB sendiri macam Parudian kan, dia sendiri dari mulut dia sendiri kan, bagi support macam orang kampung kita boleh buat macam ni. Kan jangan harap dengan doa saja kalau tak ada action, tak ada tindakan kan. Macam orang kampung dia punya mentality terlalu jauh. Orang tidak terbuka tau. Orang tidak terbuka. So siapa-siapa lagi pergi sana visit, tengok saja, oh kampung ni macam ni, kaum bapak macam ni, kaum ibu macam ni, budak-budak macam ni, sudah sehat-sehat, dah lah, lepas tu balik. Tapi dia tak cuba sampaikan sesuatu, message. Tengok macam bandar kan, bandar dia banyak peruntukan. Tengok macam seorang ibu walaupun mungkin ada 5 orang anak masih boleh bekerja, ada orang di belakang. Tapi ni kaum ibu dekat kampung, bukannya 1, 2, 3 orang anak, dia ada berapa orang anak, 10 pun ada, satu tim, football team pun ada, itu pun macam paling sikit 6 macam deret umur 1 tahun ayam. Tapi mau beli barang sesuatu, aduh alamak Datuk, bukan main susah. Kena usaha sendiri lah. Kalau macam anak dia yang paling besar pun umur berapa tahun, belasan tahun saja, mana boleh mau cari kerja, dekat 12 tahun, 13 tahun. Macam tu orang kampung. Karena berhingus-hingus lagi. Tapi YB pun bukan saya cakap YB lah. Bukan satu orang, ini ramai. Paling orang yang sudah tinggal dekat bandar tu kan, sudah tahu pembangunan dekat sana sini, at least cuba kan. YB ni bila dia ceramah, dia pandang yang kaum bapa, dia tidak pandang yang kaum ibu. Itu yang saya perhatikan. Tapi ada dia punya, bila ada kaum ibu yang sakit, dia tidak tanya adakah orang yang sakit malam tu. Malam dia bagi ceramah. Iyalah, pergi lawatkan, tidak ada. Saya rasa orang tengok dia dah sampai sana mau perhatian saja. So orang anggap dia macam macam sesuatu, seorang yang terlalu penting tau. So orang kampung buat dia macam tu. Iyalah. So dia tak peduli lah, macam kaum ibu terbelakang, selalu di belakang. Walaupun begitu, anak cakap saya ikut rombongan bila saya dengar ceramah, terang-terang nampak ibu yang ada anak-anak berdiri. Tapi mereka tidak pergi tanya apa dia orang punya masalah macam tu. Tidak ada. Habis tanya apa kan? Diperlukan apa-apa ke macam apa yang boleh kami tolong. Pernah tak masalah kaum ibu dibawa pergi ke parlimen? Kaum ibu belum pernah disuruh masalah kaum ibu, masalah walaupun ada MP yang wanita, belum pernah bawa isu kaum wanita ke parlimen. Sabah Sarawak lah.
Ya, Sabah Sarawak belum pernah ada. Walaupun Sabah ada satu MP Tak ada. wanita, YB pun sekarang sekarang. Sarawak macam ada satu juga. Ya. Entahlah, tapi saya walaupun lah lelaki YB tidak pernah bawa isu kaum wanita ke parlimen. Lepas tu macam What do you expect from this new government Pakatan Rakyat? ya, jika kerajaan ubah, banyak kaum ibu mahu bantuan. Ya, terlalu ramai. Dan macam Kampung-kampung sana. kalau mereka ubah, mereka mesti ubah macam polisi yang dari UMNO ke polisi yang baru. Kurang-kurangnya anak ada allowance. Saya tahu apa mereka akan serang. Saya tahu mereka akan serang selepas ni lah, bila saya senaraikan. Budak ada allowance, kaum ibu ada allowance. Tapi seperti yang Buku Jingga kata, RM50. Itu tidak semurah itulah. Itu untuk kaum ibu yang tidak bekerja dan bekerja, saya cakap. Yang bekerja dapat kurang. Yang tidak bekerja mesti dapat lebih. Sebab kaum ibu kerja dari pagi sampai malam. Sampai tengah malam. Sampai anak tidur. Pergi tidur. Baru berhenti. And then saya tahu mereka akan serang, kamu tidak payah kerja, akan cari duit untuk dapat meminta allowance saja, bukan begitu. Yalah. Bukan senang ibu 6 orang anak mau keluar pergi kerja. Umat nak buat kerja lagi. Bukan senang ibu kampung mau kerja di kedai kopi kalau ada umur Anak-anak kecil. 2 tahun. Macam tu. Itu kena ambil timbangan. Atau kurang-kurangnya dibawa isu ke peringkat atasan. Lagipun banyak juga yang di kampung, kalau suaminya yang tidak dapat bekerja kerana sakit, cacat, macam tu. Jadi macam mana kaum ibu ni boleh hidup dengan pendapatan yang ada lah. Kalau mereka kerja pun macam saya cakap, siapa jaga budak? Ya, kalau ada kerja pun berapa banyak saja dia boleh dapat kalau dekat kampung sana. Perubatan, bayangkan kalau satu suami itu perlu dia cacat dan perlu perubatan semua kena bayar, itu pun tidak pernah dibawa di isu di Malaysia. Sudah di Sabah Sarawak 49 tahun. Itu kami tidak ada beza. Saya nampak apa-apa yang di kampung 40 tahun lalu sampai sekarang pun masih wujud. Macam yang angkat air, mereka tidak ada air. Pergi tengah jalan, depan jalan. Angkut kampung ada? Angkut air. Lepas tu separuh mandi air hujan. Macam tu. Saya boleh bagi contoh lah. So what do you think about the government, Barisan Nasional? So Barisan Nasional For 50 years, for 45 years, 49 years? Ya, 49 tahun Barisan Nasional tidak ada yang beri apa-apa keistimewaan untuk kaum ibu Sabah dan Sarawak. Betul-betul tidak ada. Yang saya nampak, kaum ibu semakin hari semakin dipinggirkan, semakin miskin. Kemiskinan itu tidak payah diterangkan sebab nampak dengan mata sendiri. Kalau pun tidak ada betul, saya tidak nampak yang 49 tahun ni ada kemajuan. Sekarang Barisan Nasional ada bagi ibu tunggal, tapi bukan itu untuk sekejap saja. Berapa kerap dia bagi?
dekat 300 Setiap 400 bulan. allowance, lepas tu ibu dipaksa bekerja. Mana cukup? Dan diorang tidak, semua yang dibagi untuk sementara, itu yang saya nampak. Ya, nanti saya rasa mungkin untuk dorong untuk pancing undi itu. Kalau pancing undi, kalau pancing undi kata, cakaplah, kaum ibu semua mesti pergi register, pergi undi, mau sokongan. Tapi kalau tolong kaum ibu, tidak ada. Kalau time mau undi saja, election saja, baru Adalah mau bagi-bagi. peruntukan. Tapi itu bukan Peruntukannya bukan cukup. peruntukan tuh. Tak cukup. Itu bukan peruntukan. Itu untuk ambil hati, untuk mengundi. Tapi inilah, kalau ibu ada hak untuk mengundi, ibu juga ada hak untuk dapat pertolongan, bantuan. Tapi orang cakap tepuk sebelah tangan pun tak ada bunyi kan. Kaum ibu juga kena buka mulut bersuara kan, kena berani. Nanti kaum ibu kena beranilah. So, Kalau mesti ada satu orang atau at least satu orang macam Doris ke pergi campaign dekat kampung sana. So, cuba bagi apa tu dorongan untuk kaum ibu. Dorang tu sebenarnya tak berani. buka satu ceramah untuk kaum ibu saja. Iya. Itu Perlu. antara satu jalan. Iyalah untuk kaum ibu saja. Kalau jalan yang lain pun banyak boleh dipikirkan. Ada sekolah, klinik. Tapi siapa mau lawat klinik di kampung? Susah. Okay. Finally, what you want to tell Barisan Nasional, kaum ibu Sarawak dan Sabah? What you guys want to tell to Barisan Nasional government coming election? Kami tidak. Barisan Nasional sudah di Sabah Sarawak 49 tahun. Sudah tua. Saya Sudah punya, tua. dari saya kecil sampai sekarang, beranak pinak. Sekarang time untuk undi keluar. Tinggalkan Barisan Nasional. Janji Tidak lagi janji ditepati. Saya pun tidak tahu mana satu yang Tak ditepati. pernah. Tidak ada langsung. Utamakan kamu ibu dulu. Kanak-kanak. Kalau Ibu-ibu mengandung ah, perlu diberi perhatian. Jangan buat kerja sambil lewat. Kena beri perhatian khususnya kaum ibu-ibu. Dorang sebenarnya ya tulang belakang untuk keluarga. Saya tiap keluarga tulang belakang adalah seorang kaum ibu. ya, kalau tidak, Kalau tak ada kaum ibu, siapa tidak mau ada kaum buat ibu, kerja rumah? tidak ada. Suami tak boleh keluar kerja juga kan. Another proverbs in English, the success of the man is a woman Some, behind it. Proverbs Amsal. Ya, sama tu kan. Macam tu. Jadi jangan tinggalkan atau jangan lupakan kaum ibu. Barisan Nasional, saya menyuruh kepada semua kaum ibu mesti buka mata, tengok apa yang korang dapat semua dari Barisan Nasional. Sekurang-kurangnya kita mesti bagi kesempatan, peluang kerajaan baru. Tengok ada perubahan atau tidak. Itu peluang kita mesti bagi. Mungkin seorang kaum ibu harus berdiri jadi YB ataupun apa untuk Sabah atau Sarawak. So untuk membawa kaum ibu lebih ke depan. Kan? Ya, mesti ada Mesti ada satu orang diri. Satu orang dua untuk tidak payah tu pangkat YB. Dia cuma tugasnya bawa mereka berbincang masalah isu semasa. Lepas tu dia boleh bawa ke YB untuk dibawa ke parlimen. Dan sidang parlimen pun mesti ambil berat. Jangan cakap ini sambil lewat punya. Yalah. Yang buat kerja sambil lewat tu tendang terus. Tak boleh simpan-simpan. Yalah, saya tidak akan simpan itu. Saya cakap kaum ibu mesti tidak payah diberitahu. Semua nampak. Yalah.
Keadaan dahulu sampai sekarang 49 tahun tak ada perubahan. Kaum ibu selalu di tepi. Mana yang teruk dan lagi yang buta huruf. Ini yang belum buta huruf sudah bercakap. Kalau yang buta huruf lagi teruk. Okay, final words. Ya, hidup kaum ibu Sabah Sarawak. Ya, berani. Kaum ibu Sabah Sarawak mesti berani bersuara. Kalau tidak akan dapat bantuan. Apa-apa pun susah. Jangan senang saja cakap di pasar, di belakang. Jangan gosip-gosip di Tapi belakang. tidak ada tindakan tuh cara begitu. Cakap di depan. Tak payah simpan-simpan. Biarpun kau satu orang wanita di antara yang 100 tu lelaki, suarakan saja. Baru dapat perhatian. Okay. Okay, thank you. Habis puasa.